Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Rosmayati binti Abdul Hamid. Boleh panggil saya Puan Ros ya, ataupun Kak Ros. Okey, saya berpendidikan sarjana muda ekonomi daripada sebuah universiti di Jepun, dan semasa saya bekerja, saya telah terlibat di dalam HR admin ya. Saya pernah menjadi HR admin manager, kemudian import dan logistik manager. Kemudian saya juga pernah terlibat di dalam support staff ya, support staff ataupun secretary untuk satu jangka masa yang agak panjang, dan juga saya pernah juga bekerja dalam bidang sales dan juga sales coordinator dahulu ya, sales coordinator pada awal penlibatan saya di dalam pekerjaan. Okey, tetapi di dalam video ini saya ingin membawa satu topik baharu, iaitu topik excellent customer service training ataupun latihan kecemerlangan perkhidmatan pelanggan ya. Okey, kenapa saya ingin mengetengahkan topik ini ialah kerana saya melihat orang Melayu sudah mula ya menceburi bidang perkhidmatan pelanggan ya pada masa kini ya. Pada masa kini yang dahulunya dipelopori oleh orang Cina sahaja. Okey, ini adalah satu revolusi ya, revolusi yang sangat baik, satu perubahan yang sangat baik sedang berlaku di dalam negara kita di Malaysia. Okey, jadi perkara ini perlu kita pupuk dan perlu kita sokong ya agar ia terus berjaya, kerana rata-rata yang terlibat di dalam industri ini adalah anak-anak muda kita semua. So haruslah kita sokong, beri semangat dan beri tunjuk ajar kepada mereka. Okey, khidmat, walaupun kita di dalam proses ya, walaupun kita di dalam proses mengalami perubahan di dalam perkhidmatan khidmat pelanggan ini ke arah penyertaan pekerja-pekerja Melayu ya, yang lebih ramai di dalam bidang ini sekarang, tetapi mereka ini masih belum boleh memberikan perkhidmatan yang profesional kepada pelanggan kita semua. Ini adalah disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan latihan ya, yang diberikan kepada pekerja-pekerja ini. Oleh itu, saya di sini ingin mengambil peluang ya untuk melatih dan memberikan panduan kepada pekerja-pekerja ini bagaimana bentuk ya perkhidmatan pelanggan yang lebih baik dan yang diperlukan sebenarnya ya. Okey, sebab ini adalah satu bidang kerja yang sangat penting ya kepada industri perniagaan kita. Okey, di sini saya ingin membuat pengenalan dengan membawa tajuk pertama, iaitu peduli pelanggan ya. Okey, peduli pelanggan. Okey, apa yang dikatakan dengan peduli pelanggan? Okey, bila kita ingin membina perkhidmatan pelanggan yang cemerlang, perkara yang penting yang kita perlu jaga ialah pelanggan kita. Okey, kenapa ya? Kenapa ini perlu ya? Kerana pelangganlah sumber keuangan perniagaan kita. Setiap pembelian yang dilakukan oleh pelanggan akan memberikan pulangan kepada syarikat yang akan menyumbang ya kepada pendapatan kita, iaitu gaji kita ya. Okey, jika tak ada pelanggan, apa akan terjadi ya? Okey, jika tak ada pelanggan, perniagaan tidak akan tidak akan ada pendapatan. Okey, bila perniagaan tidak boleh, bila tiada pendapatan, perniagaan tidak boleh membayar gaji. So kita tak ada gaji ya. Dan yang lagi buruk, perniagaan mungkin akan ditutup. Dan yang amat menakutkan ialah pekerjaan semuanya akan hilang pekerjaan ya. Ini semua amat menakutkan ya. Okey, so oleh itu ya, apa yang kita perlu lakukan? Oleh itu, apa yang kita perlu lakukan untuk menjaga pelanggan kita? Okey, jawapannya simple saja, iaitu kita mesti peduli pelanggan ya. Okey, apa
apa yang dikatakan dengan peduli pelanggan? Okey, apa maksud peduli? Ya, okey, maksud peduli pelanggan ialah mesti prihatin kepada pelanggan kita. Ya, perkataan prihatin kepada pelanggan nampak simple juga. Ya, nampak simple, tetapi kebanyakan orang tidak boleh melaksanakan tugasan prihatin kepada pelanggan ini dengan baik. Ya, kenapa ini berlaku? Okey, kenapa ya? Di sini saya ingin kongsikan ya beberapa sebab ya kenapa peduli pelanggan ini tidak dapat perkhidmatan peduli pelanggan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, satu ialah kurangnya latihan ya. Okey, betul ya, bila tiada langsung latihan oleh majikan atau peringatan ya yang diberikan kepada pekerja, maka kebincangan ini akan berlaku ya. Okey, yang keduanya ialah tiada kesedaran ya. Okey, bila langsung tiada latihan dan peringatan kepada pekerja oleh majikan ya secara berterusan atau berkala, maka pekerja akan tiada kesedaran ya atau menjadi kurang kesedaran terhadap pentingnya peduli kepada pelanggan ini ya. Okey, bukan yang ketiga, sebab yang ketiga ya kenapa peduli pelanggan ini tidak dapat dilaksanakan ya, pekerjaan ataupun servis ya peduli pelanggan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan betul ialah bukan amalan kehidupan. Okey, tidak semua pekerja yang kita ambil ya kepada pekerjaan perkhidmatan pelanggan ini daripada latar belakang yang terlibat ya dalam perkhidmatan pelanggan sebelum mereka menceburi bidang ini ya. Tetapi sesiapa saja boleh ya bekerja sebagai pegawai ataupun pekerja perkhidmatan pelanggan asalkan mereka dilatih ya, dengan betul ya. Okey, so yang keempat pula ialah sikap semula jadi manusia. Okey, yang ni kebanyakan ya orang Malaysia, orang Melayu kita ya, pemuda, lelaki, perempuan ya, muda, semuanya pemalu ya, kurang bercakap, kurang bertemu dengan orang awam dan juga semua ini bukan satu masalah ya untuk bekerja di dalam bidang perkhidmatan. Boleh, tak ada masalah. Tetapi mereka ini perlu dilatih dengan betul ya. So jika mereka ini semua mendapat latihan yang betul, insya-Allah ya mereka boleh laksanakan tugas perkhidmatan pelanggan ini dengan sangat baik. Okey. Di sini pula semua masalah tadi yang saya nyatakan tadi boleh diatasi dengan mengamalkan peraturan ya pelanggan atau tata cara peduli pelanggan yang akan saya nyatakan berikut ini ya. Okey, so sekarang ni bila ada masalah, so kita kena ada peraturan ya. So sekarang saya mengenakan peraturan peduli pelanggan kepada pegawai-pegawai dan juga kepada pekerja-pekerja perkhidmatan pelanggan yang ingin menceburi bidang perkhidmatan pelanggan dan juga yang sedang menceburi, yang sedang bekerja sebagai perkhidmatan pelanggan. Ini semua tujuannya ialah untuk kebaikan anda semua, untuk mengekalkan kualiti servis yang baik ya, yang betul sebagai pekerja perkhidmatan pelanggan. Okey, pertama ya peraturan peduli pelanggan ya. Okey, pertama, setiap pekerja perkhidmatan pelanggan mesti peka dengan kehadiran ya pelanggan ke dalam tempat perniagaan mereka. So, mereka mesti sentiasa peka dengan kehadiran pelanggan ke dalam kedai mereka ya. Okey. Dan bila kita sebut peka di sini, bila kita peka, bila pelanggan masuk ke kedai kita dan kita perlu peka ya, dan peka di sini bagaimana untuk anda peka kepada pelanggan dengan cara yang betul ya. So mesti ada cara yang betul ya. Okey, pertama ya, contoh yang pertama, saya bagikan contoh lah, satu contoh lah ya kepada anda semua.
Okey, bila pelanggan hadir atau masuk ke dalam tempat perniagaan kita, apa yang kita perlu lakukan? Okey, di sini jika pelanggan masuk ya. Okey, adakah kita biarkan saja pelanggan? Bila kita sedang bekerja, kita jaga kaunter, sedang kemas-kemas, so kita nampak pelanggan masuk, adakah kita perlu biar saja pelanggan kita masuk ya? Kemudian adakah kita perlu toleh dan kemudian kita sambung kerja kita? Sambung apa yang kita lakukan dan biarkan pelanggan dengan aktiviti mereka ya. Adakah ini boleh ya? Okey, dan kemudian ataupun kita menjauhkan diri dengan pelanggan, menyorok ke? So yang ini semua boleh ke kita lakukan? Okey, ini semua jawapannya tidak boleh ya, sangat tidak boleh kita lakukan. Okey, so sekarang ni dalam peraturan pelanggan kita akan menetapkan beberapa peraturan ya di sini. So bila pelanggan masuk, so sekarang ni bila pelanggan masuk ke dalam tempat perniagaan kita, sekarang ini kita contohnya saya senanglah kita bagi satu contoh. Contohnya ialah seperti kedai 7-Eleven ya. Satu contoh kedai yang sangat popular di Malaysia ataupun di mana-mana juga. Apa yang patut berlaku? So bila masuk saja pelanggan ke dalam kedai 7-Eleven ni, okey, pekerja 7-Eleven, apa yang patut pekerja dan pekedai ini lakukan ya. Okey, so sekarang ni pertama pertama ialah beri ucapan selamat datang ya. Okey, contohnya macam mana yang kita nak cakap? Okey, selamat datang bila nampak je so di sana pintu, so kita nampak pelanggan masuk bagaimana kita kena sebut? Okey, kita perlu sebut selamat datang, silakan masuk ya, welcome ya, please coming in ya. Ini satu keceriaan ya, satu galakan kepada pelanggan untuk masuk ke kedai kita ya. Kita raikan pelanggan kita yang masuk yang ke dalam kedai kita dengan ucapan selamat datang ya ataupun welcome ya. Satu warm wish yang kita berikan kepada pelanggan kita, satu keceriaan ya, ucapan yang ceria kepada pelanggan kita, bagi pelanggan rasa ceria dan seronok untuk membeli belah ya, untuk berbelanja di kedai kita. So bila mereka seronok membeli belah, so mereka akan ada so ini adalah kebaikan ya, akan memberikan pendapatan yang mungkin akan menguntungkan syarikat ya. So di sini sebabnya saya nak kongsikan satu cerita di sini ya. Saya dulu bekas pelajar Law East Policy ya, iaitu pelajar ke Jepun. Saya duduk di sana selama 4 tahun ya. Kita tinggal di sana, belajar di sana. Di sana kami melihat ya, contoh jika kita masuk ke dalam restoran mereka yang pertama bila mereka masuk saja di sana, di dalam restoran mereka, macam kalau contoh di sini kita tengok kedai sushi ya. Kedai sushi yang banyak di Malaysia, mereka ada kaunter open counter ya untuk chef mereka buat sushi ya, tukang sushi mereka buat sushi biar maksudnya bagi orang ramai pelanggan-pelanggan yang datang nampak mereka menyiapkan membuat sushi tersebut ya. So di sini bila kita masuk ya, contohnya dulu saya student ya, bila kita masuk ke dalam kedai mereka bersama-sama, semua pekerja di dalam kedai itu, tidak kira chef dia, tidak kira dia punya chef, tidak kira dia punya waiter, tidak punya pekerja kedai, bila masuk je pelanggan, bila menjelma je pelanggan di kedai mereka semua akan jeritkan irashimasu ya, irashimasu, dozo ya, maksudnya welcome, selamat datang, silakan masuk ya. So mereka jerit, ini bukan jerit yang tidak baik ya, bukan jerit yang negatif, tetapi satu jeritan yang positif ya, yang baik. Kita meraikan ya, mereka meraikan kemasukan pelanggan ke dalam kedai mereka. So mereka akan ada suatu situasi yang sangat ceria makan di tempat mereka ya. So ini sangat penting lah. Okey, so macam contoh kalau kita kongsikan di department store pula, di supermarket pula, ada lagi ya, mereka punya peraturan-peraturan, cara-cara budaya mereka untuk memberi perhatian ya kepada pelanggan ini. So yang itu saya akan kongsikan di episod-episod video saya yang akan datang ya. Okey, so di sini saya sambung dengan yang kedua.
Uh, Peraturan yang kedua ialah jika pekerja berada di tempat yang sukar dilihat oleh pelanggan, so sila tunjukkan anda jika pekerja kedai berada di tempat yang sukar dilihat oleh pelanggan, sila tunjukkan kewujudan anda di sana. Sila pastikan pelanggan anda nampak anda berada di sana Okey mesti mereka so kalau you berada di belakang rak-rak sedang sedang buat kemasan, sedang buat pengemasan, sedang buat restocking, stuffing stuff So kalau anda sedang sibuk, sila munculkan diri anda bagi customer nampak So at least customer akan rasa senang hati, selesa, selamat mereka akan rasa safe ada pekerja di sana. Kalau mereka ada pertanyaan atau masalah, mereka boleh refer boleh bertanya kepada pekerja So yang seterusnya pula ialah peka kepada pelanggan peka jika berlaku peka jika pelanggan perlukan bantuan anda Ini sekali lagi peka kepada pelanggan, ini lagi penting di sini, ada lagi dalam peka kepada pelanggan yang inginkan bantuan Ini sangat penting sebab saya melihat banyak yang mungkin ramai yang kurang peduli dengan pelanggan yang perlukan perhatian perlukan pertanyaan perlukan jika mereka ada apa-apa masalah dengan barangan ataupun nak mencari di mana, tak tahu barangnya ada dekat mana apa barang yang mereka cari tak jumpa Ini sangat penting untuk dibantu bukan di cashier saja yang penting. So sekarang ni anda perlu sentiasa perhatikan apa cara, apa yang anda perlu buat untuk peka ini bila ada customer sedang perlukan bantuan anda, apa cara yang betul untuk anda peka kepada pelanggan ini anda perlu sentiasa perhatikan pelanggan anda mereka apa maksudnya sambil-sambil anda bekerja, anda perlu peka sesekali tengok kepada pelanggan anda jika mereka perlukan perhatian, jika mereka perlukan bantuan, jika mereka ada pertanyaan Ini sangat penting sebab ini akan membantu pembelian anda akan membantu customer anda, pelanggan anda untuk membuat keputusan untuk membeli So, jika dia tidak puas hati, tidak dapat kepastian dengan barangan-barangan anda, mungkin mereka tidak membeli So sekarang kita sudah rugi, kedai kita sudah rugi Okey, so sekarang ni peka jika pelanggan perlu bantian So sekarang ni anda kena sentiasa perhatikan pelanggan maksudnya sesekali tengok tapi janganlah tengok secara berterusan nanti customer, pelanggan rasa tak selesa pula. Okey, so sekarang ni mata anda mesti dalam diam perhatikan gerakan pelanggan di dalam kedai anda, dan jika anda nampak saja pelanggan macam perlukan bantuan anda, so anda mesti segera dekati pelanggan untuk memberikan bantuan. Ini sangat penting Jangan sekali mengelak ataupun tidak peduli dengan attitude pelanggan ini Bila mereka nampak macam nak bertanya, segera hampiri mereka, segera bantu apa saja yang anda boleh bantu mengikut peraturan kedai anda juga Okey, so sekarang yang keempat pula, peka jika pelanggan sudah ingin membuat pembayaran iaitu sudah ingin membuat pembelian ataupun pembayaran. Ini sangat pentinglah sebab di sini anda akan dapat duit, dia akan mendapat pendapatan untuk kedai anda Okey, so sekarang seseorang sentiasa mesti ada, so di kedai seseorang mesti kena ada di kaunter pembayaran kerana ini adalah proses terakhir pembelian pelanggan Okey, so sekarang ni jangan sesekali biarkan pelanggan so nanti bila anda nampak saja
pelanggan sudah nak membuat pembayaran, jika anda perhatikan pelanggan, bukan? So bila anda nampakkan pelanggan sudah nak membuat pembayaran, jika di kaunter pembayaran tidak ada orang, anda kena segera ke kaunter pembayaran untuk membantu pelanggan anda membuat pembayaran. Ini sangat penting, ya. Okey, so sekarang ni jangan, dan juga yang saya ingatkan di sini, jangan sesekali biarkan pelanggan anda menunggu lama, ya, di kaunter pembayaran. Ini sangat penting, ya. Jangan biarkan anda punya pelanggan bosan di tempat pembayaran kerana menunggu lama. Okey, yang kelima, yang terakhir sekali ialah ucapan terima kasih, ya, kepada pelanggan yang telah selesai membuat pembelian, ya. So cakapkan terima kasih, dan anda boleh juga ucapkan sila datang lagi. Terima kasih dan sila datang lagi. Okey, so sekarang ni di kedai anda, so segini dah tamat, ya. Kita mesti ucapan dengan ucapan terima kasih ni satu proses pembelian, satu peraturan, ya, peka ataupun peduli pelanggan telah selesai anda laksanakan. Ini cara yang betul, ya. Sebab mungkin perkara ini nampak mudah, nampak remeh, tapi kita sering tertinggal, ya, peraturan-peraturan ini, dan kita sering abaikan peraturan-peraturan ini. Itu tidak boleh, ya. So sekarang ni selesai satu peraturan peduli pelanggan. Okey, so inilah satu contoh, ya. Tadi satu contoh yang tadi saya berikan, saya utarakan, ialah satu contoh asas, ya, basic customer service yang mengandungi aktiviti ataupun peraturan ataupun tata cara peduli pelanggan dengan peka, ya, kepada kehadiran pelanggan ke dalam kedai kita, ya. Okey, dan memberikan servis yang terbaik dan betul, ya, atau yang sepatutnya, ya, dalam mereka membuat proses pembelian di dalam kedai kita, ya. Okey, so saya tamatkan video latihan khidmat pelanggan yang cemerlang dengan tajuk pertama saya, peduli pelanggan, ya. Peraturan ataupun peraturan peduli pelanggan, peduli pelanggan ataupun di sini okey, saya ulang, ya. Okey, saya tamatkan video latihan khidmat pelanggan yang cemerlang dengan tajuk pertama peduli pelanggan di sini kali ini kepada adik-adik, ya, atau sesiapa saja yang terlibat, ya, dalam terlibat dengan pekerjaan khidmat pelanggan ataupun customer service, anda mesti tonton, ya, video saya ini dan ajak rakan-rakan kerja dan kawan-kawan anda juga menonton, ya, video saya ini juga, ya. Pasti anda dan mereka, ya, akan mendapat iktibar, ya, iktibar yang baik, ya, untuk kita semua jadikan pedoman demi membina nama warga Malaysia, ya, yang berkualiti, ya. Okey, ini sangat penting, ya. Okey, jumpa lagi di video saya yang seterusnya dengan tajuk yang lain pula. Sekian, terima kasih.